Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalata sa'ati syai'un azim. Yauma tarawnaha tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu zatin hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna azaballahi syadid. Amma ba'd. Wahai manusia, bertakwalah kamu kepada Allah, kerana goncangan hari kiamat itu sangatlah dahsyat. Kamu akan melihat ibu-ibu yang menyusukan anaknya, dia lupa anak dia susu. Ibu-ibu yang mengandungkan anaknya gugur, dia lupa kandungannya gugur. Manusia pada ketika itu dalam keadaan mabuk, tapi sebenarnya bukan mabuk, tetapi azab Allah lah yang sangat dahsyat. Yang saya kasihi pengacara majlis yang berusaha Tuan Imam Masjid An-Najah, ahli jawatan kuasa, tuan-tuan yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah saya dapat bersama tuan-tuan pada malam ini dalam lawatan saya 2 hari sebagai Menteri Besar Pahang. Ke Pahang ni 2 hari tuan-tuan. Saya minggu keempat saya berada di Selangor. Jadi semalam di Allahumma salli ala Muhammad di Kelang, sebelum tu di Ulu Kelang, malam ni di Temeloh, esok sama juga, dan lusa saya ada di Damansara. Selepas tu minggu depan pun ada juga saya dipanggil oleh TV Al-Hijrah. Rupanya tuan-tuan lagi kena gam, lagi masuk TV tuan-tuan. Allahu Akbar. Hadirin yang dikasihi sekalian, bila saya baca ayat tadi, dia kata bertakwalah kamu kepada Allah. Takwa ni kita kena sebut tuan-tuan tiap-tiap kali Jumaat. Kalau khatib tak sebut, maksud dia hari itu khutbah mardud, tertolak. Dia kena sebut ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dia kata bertakwalah kamu kepada Allah dan jangan kamu mati kecuali sebagai seorang Islam. Kena sebut. Kalau tak sebut, hari itu Jumaat kita lara. Tak cukup rukun dia. Menunjukkan takwa ni penting. Takwa ni kalau ikut Imam Ahmad bin Hanbal, dia kata apa? Imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Mengikut apa yang disuruh oleh Allah dan menjauhkan apa yang dilarang, itu takwa. Tapi saya nak bagi definisi yang didefinisikan oleh Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ni kata takwa ni ada 4 perkara. Cuba tuan-tuan tengok, kita ada 4 ciri ni. Kalau ada ciri 4 ni, takwalah kita. Kita duk kata takwa tu takut. Sebenarnya takwa kata Sayyidina Ali, pertama al-khawfu bil jalil. Pertama, kamu tidak takut kecuali Allah, itu takwa. Kita takut dengan Allah kan dengan manusia. Banyak takut dengan manusia tuan-tuan. Kalau takut kepada Allah, tuan-tuan tengok, saya nak selalu cerita benda ni. Ketika zaman Hajjaj Yusuf As-Sakhafi, Hajjaj ni tuan-tuan seorang gubernur Mekah. Dia jadi imam sembahyang. Dia seorang dermawan, tapi zalim bukan main tuan-tuan. Ketika dia duduk dalam istana dia, dengan sombong dia duduk ni, dia kata kepada pengawal dia, man minkum la yakhfini, siapa di kalangan kamu yang tak takut dengan aku? Lalu bangun seorang pengawal. Pengawal ni berani tuan-tuan, dia tak takut dengan Hajjaj. Kita takut dengan manusia. Lalu dia kata yang tak takut dengan kamu namanya Sa'id ibnu Zubair. Sa'id ni tuan-tuan bukan ustaz biasa, bukan ulama, wali Allah. Rahtu ila baitu Sa'id, pergi rumah Sa'id, akhbiruhu li'annani al-ukhiyah, bagi tahu dekat dia aku nak jumpa. Pengawal ni pergi sampai rumah Sa'id, mereka ketuk pintu. Sa'id buka, Sa'id tanya, kenapa panggil saya? Hajjaj nak jumpa kamu. Sa'id dia tak takut tuan-tuan. Dia masuk, dia ambil wuduk, dia pakai baju putih, dia sembahyang 2 rakaat. Habis sembahyang 2 rakaat, dia keluar. Pengawal tanya, kenapa kamu ambil wuduk, pakai baju putih, sembahyang 2 rakaat? Dia kata apa? Hari ini wuduk itu wuduk yang terakhir bagiku. Jubah yang ku pakai warna putih ini, inilah tandanya kain kafan aku. Tuan-tuan tengok,
Wali Allah dia tahu bila dia nak mati tuan-tuan, tapi kita tak tahu bila kita nak mati. Itu yang kita sombong hidup di dunia. Lalu dia keluar ni, pengawal pegang tangan dia, bawa sampai dekat istana Hajjaj. Hajjaj duduk dengan sombong. Bila dibuka pintu, Hajjaj tanya, "Man anta? Siapa kamu?" Sedangkan dia tahu tuan-tuan, yang masuk tu bukan Ustaz Pulau Ketam. Saya Ustaz Pulau Ketam lah, ditukar ke Pulau Ketam. Nanti saya cerita tuan-tuan. Tetapi seorang waliullah. "Man anta? Siapa kamu?" Sa'id dengan tawaduk dia jawab, "Ana Sa'id ibnu Zubair." Sa'id ni maksud apa? Sa'id tu orang bahagia, anak orang baik-baik. Orang bahagia, anak orang baik-baik. Kita kalau Sa'id panggil apa? Kan? Kalau Harun, kan? Kalau Ahmad, Mat. Kalau Ahmad maksud terpuji. Kalau Mat maksud dia mati. Tu yang Pakcik Mat tu umur tak panjang. Kencing manis, darah tinggi, lemah jantung semua ada kan. Kita dah panggil Pakcik Mat, bila nak mampu bila nak mampu. Macam saya mengaji bahasa Arab tuan-tuan. Dulu ni masa mengaji bahasa Arab dengan seorang Arab Libya. Ada seorang tu nama Ahmad. Kami tak panggil Ahmad, kami panggil Mamat. Jadi Arab tu bila datang jumpa dia, "Masmu ya akhi?" Nama apa? Mamat. Arab tu Masya Allah. Tahu tak Mamat maksud apa? Ma tu maksud dia tidak. Mat tu mati, tak mati-mati. Masya Allah. Ada seorang tu nama Muhammad Laldin. Kami panggil Mat Ladin. "Masmu ya akhi?" Mat Ladin. Arab tu Masya Allah. Mat tu mati, la tu tak ada. Din tu agama, mati tak ada agama. Sebab dia silap dengan nama silap tuan-tuan. Nama silap apa silap sebut makna berbeza. Macam saya nama Abdullah Khairi. Abdullah tu hamba Allah, Khairi tu baik. Jadi hamba Allah yang baik. Jadi yang paling baik dalam dunia tu saya. Saya melawak aja tuan-tuan. Jadi Masmu ya akhi, Sa'id ibnu Zubair. Sa'id tu orang bahagia, anak orang baik-baik. Dia kata apa? "Laisa anta Sa'id ibnu Zubair, walakin anta Sakhi bin Kusir." Sakhi tu apa? Orang celaka, anak orang pemalas. Tuan-tuan, dia hina siapa? Bukan ustaz, bukan tok guru, tapi wali Allah. Biasa tuan-tuan, zaman Hajjaj Yusuf As-Saqafi. Zaman sekarang ustaz kena tukar biasa. Saya kena tukar tuan-tuan, baca khutbah. Bukan ada lawan kerajaan apa pun, baca khutbah. Satu Jumaat tu saya baca khutbah terakhir. "Ya Allah, kau kalah ya Allah pemimpin yang zalim dan penipu dalam pilihan raya akan datang." Saya doa macam itulah, bukan tuju mana-mana pemimpin pun. Tiba-tiba ada di kalangan jamaah yang dengar tu 3 orang. Dia ingat, dia rasa pemimpin dia zalim. Terus report kat ketua bahagian. Ketua bahagian terus telefon TV3. Lalu diinterview, 24 jam saya kena tukar tuan-tuan. Terus dapat surat ditukar ke Selangor daripada Pulau Pinang. Saya pun macam mana Selangor ni? Kat mana ni? Saya telefon dekat Jabatan Pendidikan Selangor. "Ustaz, Pulau Ketam Ustaz." Tuan-tuan tahu tak Pulau Ketam kat mana? Tuan-tuan tak pernah pergi. Tuan-tuan daripada Pelabuhan Kelang naik bot sejam. Sampai dekat Pulau Ketam, 10,000 Cina semua. Ada lebih kurang dalam 16 orang aja Melayu. Tu pun cikgu, bomba dan polis. Yang lain semua Cina. Saya masuk kelas tu ada 506 orang. Masuk tu, "Lao sa, wa pu ci tau." Wa pu ci tau tu tak tahu lah. Semua tidur. Saya masuk semua tidur lah. Kalau saya masuk dia orang tidur lah. Dia orang tidur saya orang masuk lah. Tak nak mengaji tuan-tuan, baru saya tahu yang kata budak Cina jahat memang di Pulau Ketam semua. Tak nak mengaji tuan-tuan. Saya nak mengajar macam mana? Saya dapat surat 24 jam. Saya balik rumah, saya cerita dalam YouTube, tuan-tuan pernah tengok dan dengar. Isteri saya balik tu, yang saya kata, "Kenapa bang? Abang kena tukar." "Tukar mana ni?" "Pulau Ketam." "Jauhnya." Kalau isteri kata jauhnya tu, jauh lah tu. Macam kita kata gemuk lah tu kan. Putih lah tu. Kan tuan-tuan, putih Kalau putih putih Ni jauhnya, jauh lah. Abang cadang tak nak pergi Isteri kata apa? "Abang pergi abang. Abang duduk Pulau Ketam. Saya tunggu abang di Pulau Pinang." Oh, semangat tu. Kalau isteri tak solehah, dia kata apa? "Pergilah abang, duduk Pulau Ketam, padan muka abang."
Saya pun pergilah. Tapi sebelum nak pergi tu, surat ni saya nak bagi tahu kat mak. Mak saya 5 serangkai. Darah tinggi, kecil, manis semua ada. Lemah jantung pun ada. Nak pegang, nak bagi ni, nak bagi tahu, takut dia terkejut kan. Saya bersembang setengah jam. Mak, macam orang utara, cik lah. Mak, cik kena tukar. Rupanya dia ingat Pulau Ketam tu sebelah Pulau Jerjak. Pulau Jerjak kat Pulau Pinang kan sebelah ha. Cik kena tukar. Tukar mana? Pulau Ketam. Jawab dekat je pergi lah, dia kata. Mak tahu tak Pulau Ketam tu kat mana? Tak tahu ha. Pulau Jerjak kan sebelah ha. Bukan mak, kena naik pelabuhan, pada pelabuhan naik bot. Sejam mak, jauh mak, Selangor. Jauhnya. Saya kata, mak, saya tak nak pergi lah mak. Dia kata, kenapa? Mak dah tak sihat. Kalau mak meninggal, saya duduk jauh mak, tak sempat balik. Mak saya kata apa? Kalau aku mati, dia kata, kamu doa aku di Pulau Ketam, aku dapat pahala dalam kubur. Allahu Akbar. Itu semangat seorang ibu tu yang saya pergi kok. Saya pergi tuan-tuan, duduk 7 bulan, tak ada gaji tuan-tuan. Tuan-tuan bayang tengok. Dia orang buat zalim sungguh. 7 bulan tak ada gaji. Bila tak ada gaji, saya ambil cuti setahun. Tak lulus tuan-tuan. Kerana tindakan tata tertib. Kemudian saya ambil option nak pencen awal. Tak boleh juga. Bila tak boleh juga, saya buat keputusan sendiri. Saya belah macam tu ya, pada muka aku. Dia orang pun pening tuan-tuan. Dia orang hantar surat amaran ketiga. Saya pergi, saya punch card. Esok saya belah. Dia bagi belah amaran lagi, saya punch card, saya belah. Pada muka. Dia orang nak buang tak boleh tuan-tuan. Biar sampai pilihan raya akan datang. Dia orang kalah. Saya pergi daftar pula kan. InsyaAllah lepas tu saya Menteri Pendidikan lah lepas ni. Dia orang tahu. Hadirin yang dikasih sekalian. Saya duduk di sana. Tapi dalam hati saya, Allah tuan-tuan, bila kita letak Allah segalanya, Allah tolong kita tuan-tuan. Kita tak yakin tuan-tuan. Allahu Akbar. Sekarang saya berhenti kerja lah. Tak kerja terus. Buat apa? Daripada tak ada gaji tuan-tuan. 8 bulan dah tak ada gaji. Nak makan apa tuan-tuan? Tapi rezeki milik Allah, kita tak yakin tuan-tuan. Jadi Hajjaj ni bila kata macam tu, Saqi bin Kusir, Sa'id dia jawab, umur 76 tuan-tuan, dia tak takut tuan-tuan. Kita 76, suruh duduk meja panas pun takut. Maya pakcik, meja panas. Nanti 100 tak dapat, 100 tak dapat. Allahu Akbar. Takut meja panas. Ni 76. Macam saya ceramah di Kuala Terengganu. Ada satu masjid, sebelah masjid tu ada pokok jawi. Dia orang pasang bendera tau. Bendera yang itulah yang besar tu kan. Prop. Saya ceramah anak muda ramai. Saya kata, wahai anak muda, siapa di kalangan kamu yang naik pokok jawi, pasang bendera di atas? Seorang pun tak angkat. Tiba-tiba siap duduk sebelah. 76 umur dia. Saya ustaz. Oh poci tak? Kalau jatuh gua mana? Kalau jatuh mapoh ustaz. 76 sanggup naik pokok jawi, pasang bendera. Kerana apa tuan-tuan? Kerana semangat. Kerana keyakinan tuan-tuan. Bila keyakinan mengatasi segalanya, mereka tidak takut dengan manusia. Jadi dia kata apa? Kalau kamu kata Saqi bin Kusir, mak aku yang melahirkan aku, mak aku tahu siapa aku. Sebab tu mak aku bagikan nama aku Sa'id bin Zubair. Hajjaj jawab, mak kamu celaka sama dengan kamu. Sa'id 76 jawab balik, kalau kamu kata mak aku celaka, kamu juga dilahirkan oleh seorang ibu. Mak kamu celaka sama dengan mak aku. Hajjaj lagi bengang. Celuparnya mulut engkau Sa'id. Pengawal, pergi cari api yang menyala-nyala. Nyalakan api ini. Kita sediakan api neraka ini untuk Sa'id. Sa'id kata apa? Kalau kamu boleh menyediakan aku api neraka, kamu pun belum tentu lepas api neraka Allah yang Allah sedia untuk kamu. 76 tuan-tuan boleh jawab. Kita 76. Bagi wajib lama dah. Tak pergi-pergi tuan-tuan. Takut nak berjuang tuan-tuan. Dia berani. Hajjaj lagi bengang. Celuparnya mulut engkau Sa'id. Pengawal, pergi cari duit yang banyak, letak depan dia. Letak duit emas. Bukan RM100 tuan-tuan. Bukan 500. Ini nak dapat 1,200 pula. Lagi penin tuan-tuan. Ini dapat 500 pun penin dah. Nak pangkah yang mana ni, nak ketar dengan. Ini duit emas ni. Sa'id kata apa? Kalau duit emas ini boleh melepaskan kamu daripada api neraka Allah, kamu ambil lah, aku pun tak nak. Duit emas tuan-tuan.
Ini duit biasa pun kita dah, orang utara kata gabra, dah gelabah dah. Ini duit emas. Hajah kata, celuparnya mulut engkau Said, duit emas pun tak nak. Pengawal, cari perempuan yang cantik, menari depan dia. Datang seorang perempuan menari gelek, tuan-tuan. Said tengok, Said menangis. Said kata apa? Wahai perempuan, kamu akan dakwa Hajjaj di akhirat. Perempuan tu menangis, tuan-tuan. Masuk insaf tu. Hajjaj lagi bengang. Allah, tuan-tuan, saya kalau duit tak apa lagi, tuan-tuan. Kalau perempuan belum tentu. Kalau saya belum tentu, tuan-tuan tentu. Saya duduk Pulau Ketam, tuan-tuan, seminggu tak balik tak apa. 2 minggu tak apa lagi. 4 minggu tak balik sebulan, saya tengok negro pun nampak putih. Tuan-tuan gelak tak kena, tuan-tuan. Perempuan jangan kan. Saya perempuan ni menangis insaf. Hajjaj lagi bengang. Pengawal pegang muka Said, pusing dia. Said ni dia cakap dia tak tengok Hajjaj, dia tengok kiblat. Mereka pegang muka Said, mereka pusing dia. Said wali Allah, dia baca ayat Quran. Lillahil masyriq wal maghrib fa aynama tuwallu fasamma wajhullah. Di timur, di barat, di mana saja kamu hadap wajah kamu, di situlah wajah Allah. Kita tengok wali Allah. Tu pun orang bila dengar ayat Quran tak terbuka hati lagi, tuan-tuan. Sebab apa? Fi qulubihim marad, ada penyakit. Fazadahumullahu marada. Bila dengar Al-Quran, Allah tambah penyakit, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan dengar ayat Quran, dengar ceramah, tuan-tuan tak terbuka lagi, memang hati tuan-tuan zulumat semua gelap. Dia dengar ni lagi bengang, tuan-tuan. Pengawal, kau pegang Said, lambung. Mereka pegang lambung. Lambung dia jatuh. Pum, 76, tuan-tuan. Bila jatuh atas tanah, luka habis. Said wali Allah, dia baca Al-Quran. Minha khalaqnakum. Daripada tanah aku dijadikan. Wa fiha nu'idukum. Kepada tanah aku kembali. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dan kepada tanah inilah aku akan dihidupkan semula. Tuan-tuan tahu tak? Kita baca ayat ni ketika mana? Ketika mak kita mati, ayah kita mati. Kita turunkan jenazah ayah, kita duduk dalam kubur. Kita pegang jenazah ayah. Allahumma anta rabbahu wa anta khalaqtahu wa anta hadaitahu li Islam wa anta qabatta ruhahu wa anta alamu sirra wa alaniyatahu. Allahumma faghfirli wa lahu, ya Allah. Doa untuk ayah. Turun jenazah, kita pusing jenazah. Kita ambillah 3 gumpalan tanah. Tanah yang pertama letak depan muka. Baca ayat ni. Minha khalaqnakum. Ambil satu lagi, letak. Wa fiha nu'idukum. Ambil satu lagi, letak dekat tulang sulbi. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Saya nak tanya tuan-tuan, mak kita mati, ayah mati, kitakah yang turun jenazah mak, jenazah ayah? Kita duduk tepi pagar isap okok, tuan-tuan. Masya-Allah. Tu pun rasa aku hebat dah, tolong mak aku dan ayah yang meninggal. Bila dibaca ayat ni, Hajjaj lagi bengang. Dia lompat atas tubuh Said, dia tekan kepala Said ke tanah. Lalu dia keluarkan pedangnya yang tajam, dia sembelih Said daripada belakang. Pap, kata putus. Bila putus, Said bercakap lagi walaupun tengkoknya putus. Hajjaj, engkau telah membunuh aku. Kau tak dapat bunuh lagi sesiapa selepas aku. Hari ini aku bertemu kekasihku. La ilaha illallah. Tengkok putus, lidah sebut lagi la ilaha illallah. Tiba-tiba darah ini terpancut melalui tengkoknya, jatuh di atas pasir. Tiba-tiba dengan izin Allah, darah itu menulis kalimah la ilaha illallah. Kata Dr. Aid, Hajjaj telah membunuh Said. Said bukan berzikir dengan lidah, tetapi seluruh anggotanya ingat Allah. Dia mati dengan la ilaha illallah. Tuan-tuan, bila manusia dia letakkan Allah, dia mati dengan Allah. Tapi kalau kita manusia letakkan manusia, dia mati dengan manusia, tuan-tuan. Sebab tu saya nak cerita lah, tuan-tuan. Cerita ni sebagai pengajaran. Pernah saya bawa, tuan-tuan, ada seorang hamba Allah, Pak Long saya panggil. Saya penceramah, tuan-tuan, di satu premis. Pak Long ni, kalau tuan-tuan dengar dalam YouTube, tak apalah, ulang untuk iktibar. Saya ceramah di premis kontraktor. Ada kontraktor nak saman saya. Saya kata macam mana? Esok di akhirat Allah sedia 2 tempat. Ni tak ada dalam hadis. Pertama, syurga, neraka. Saya cerita kat kontraktor tu, ahli syurga ni kata, wahai Ridwan, kami dah lama dah syurga, boleh tak masuk neraka? Yang neraka kata, wahai Malik, kami dah lama dalam neraka, boleh tak masuk syurga? Malaikat berbincang.
Malaikat kata mana boleh ahli syurga masuk neraka sebab dah masuk syurga. Ahli neraka mana boleh masuk syurga sebab belum diampun. Malaikat pun bincang-bincang, boleh. Dengan syarat mereka buat jambatan. Bila sampai di tengah boleh tengok. Yang syurga boleh tengok neraka, yang neraka boleh tengok syurga. Bagi ahli syurga 6 bulan, ahli neraka 6 bulan. Tengok-tengok ahli neraka 3 bulan dah siap. Siap dengan jambatan, siap dengan cat semua cukup. Lepas bubur lambang pula, satu Malaysia. Yang ahli syurga ni sebulan tak siap, 2 bulan tak siap, sampai tarikh pun tak siap. Hairan apa malaikat Ridwan, kenapa tak siap? Sepatutnya ahli syurga ni janji ditepati, betul tak? Mana boleh ahli syurga tak tepati? Kalau Malaysia tak katalah kan. Ini syurga, janji ditepati, tak tepati. Malaikat hairan. Malaikat pun cek balik. Kenapa ahli syurga tak siap? Yang neraka siap. Rupa-rupanya tuan-tuan, kontraktor tak ada belah syurga. Tuan-tuan faham tak? Semua kontraktor duduk belah neraka semua. Kan? Sebab tu tak siap. Kan? Ada kontraktor kata, oh ustaz kata kami belah sana. Saman ustaz. Saya kata tak payahlah saman. Kalau tak nak belah sana, banyak buat baik. Banyak sedekah ke, bantu orang yang susah. Kan? Ada kontraktor tu dengar ceramah saya 1,5 jam. Menangis tuan-tuan. Kemudian dia bawa saya pergi dekat premis dia pula. Saya kenal dia, saya panggil Pak Long. Habis ceramah, dia menangis. Saya kata, Pak Long ni pekerja 200 orang. Duit banyak. Pak Long dah pergi umrah belum? Ustaz, belum sampai hidayah. Saya kata, ni hidayah. Ni saya sampai ni. Ustaz, belum sampai seru. Saya kata, tak nak pergi sudah. Cakap banyak pula. 2 minggu saya nak bertolak. Dia datang dengan motor besar, Harley Davidson. Pakai dengan helmet, dengan cover semua cukup. Bawa dokumen, tengok-tengok muka saya. Ustaz! Kenapa Pak Long? Dah sampai seru. Saya tak sampai seru macam mana? Saya nak pergi dengan Ustaz lah umrah. Pak Long, saya dah clear dah visa 2 minggu, dah semua dah komplit. Pak Long nak pergi, tak boleh pergi dengan saya. Dia kata kat saya, orang nak pergi dengan dia, tak nak bawa pula. Boleh? Saya pergi dulu, saya tunggu dekat Jeddah. Pak Long naik kapal terbang. Tapi seorang-seorang lah. Tapi bukan dia seorang, ramai lagi lah. Kan? Dia naik kapal terbang, siap pakai ihram. Sampai dekat miqat dia niat, saya bawa daripada Jeddah. Kami dah pergi Madinah. Bawa sampai dekat hotel nama Qurtobah. Hotel tu nama Qurtobah. Bawa saya bagi tazkirah. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Saya kata satu hari tak berguna harta, anak pinak, pangkat, darjat dan keturunan kecuali hati yang tak ada sombong. Saya kata, tuan-tuan, jom kita nak masuk Masjidil Haram, jangan ada sombong ya. Kita nak sombong apa tuan-tuan dengan pangkat kita? Apa ada datuk masuk dalam kubur, ada datuk, ada tengku. Tuan-tuan ingat tak Raja Negeri Sembilan ketika mayat di atas, yang mulia tengku disebut kan? Tapi bila masuk aja dalam kubur, ya Ja'far binti Maimunah, ingat tak? Mufti tak sebut pun tengku. Mana pergi tengku tuan-tuan? Sebentar lagi akan datang kepada kamu 2 orang malaikat, maka jangan kamu gentar. Dia makhluk Allah seperti kamu. Tak gentarlah kamu duduk di atas. Cuba turun bawah tengok, tahu tak? Masa tu tak ada pangkat tuan-tuan, tak ada hartanya, tak ada keturunan hebat, tak ada apa. Saya kata apa yang ada? Kita nak masuk, buang sifat sombong ya. Jom masuk Masjidil Haram. Yang lelaki ittiba'. Ittiba' ni maksud dia bukalah belah kanan ni sebab nanti kita nak istilam kan. Pak Long tadi, dia tahu Ustaz, kalau tak buka boleh tak? Saya kata, kenapa Pak Long? Ini sunnah Nabi, buka ni dapat pahala. Dia buka. Dia buka-buka di lengan dia ni, ada tatu scorpion. Kala jengking, besar. Ustaz jangan tanya, saya masa muda, apa orang tak buat, itu saya buat. Saya banyak dosa Ustaz. Ustaz selalu bagi tazkirah. Ada orang dengan dosa, tak nampak Kaabah. Ada orang tak boleh keluar, ada orang sesat. Saya dengan dosa saya takut tak nampak Kaabah Ustaz. Saya takut Ustaz. Saya jangan takut Pak Long. Kalau tak nampak, kita doa kepada Allah. Buka Pak Long, jom jalan. Dia pun jalan lah. Bila dia jalan, semua pakat tengok. Ni gangster mana ni kan? Orang Melayu ni kalau ada tatu ni memang gangster punya. Saya nak tanya tuan-tuan lah. Jahat-jahat kita ada tatu tak? Tak ada tuan-tuan, sebab kita tahu kalau ada tatu, nak mandi, wajib macam mana? Tentulah semayang tak sah. Betul tak?
Jadi memang kita tak ada tattoo. Dia ada tattoo ni memang gangster. Dia jalan, orang pakat tengok, dia buat tak tahu aja. Sampai dekat pintu King Abdul Aziz. Saya kata, ikut saya. Allahumma antas salam. Kemudian dah habis, Allahumma ghfirli zunubi waftahli abwaab rahmatik. Langkah kaki kanan. Inilah cara kita masuk masjid. Sebab tu tuan-tuan masuk masjid, nak dapatkan fadilat masjid ni jadi kenderaan untuk lalu titis sirat, ialah masuk dengan langkah kaki kanan baca doa. Allahumma ghfirli zunubi waftahli abwaab rahmatik. Masjid ini jadi jambatan untuk lalu titis sirat. Tuan-tuan masuk tadi, baca doa tak? Siapa tak baca, pergi keluar. Keluar tak masuk dah lah kan. Ni rasa pun nak keluar dah kan. Semangat pun tak ada dah ni kan. Langkah kaki kanan, masuk. Semua masuk. Semua ni tak pernah pergi lagi. Saya kata, tundukkan kepala. Semua tunduk. Semua ikut. Dalam hati sebut, Astaghfirullahalazim. Semua sebut. Sampai saja dekat pintu, dekat rukun Yamani. Duduk, saya kata jamaah. Angkat kepala. Tengok Kaabah 20 pahala. Pak Long ni dia nak angkat, dia takut tuan-tuan. Dia angkat perlahan-perlahan. Dia angkat. Dia buka mata. Buka muka. Ustaz! Nampak Ustaz! Bila nampak air mata mengalir tuan-tuan, dia menangis. Bila dia menangis, seorang menangis, 40 orang menangis. Semua menangis. Saya biarkan mereka menangis. Dah habis menangis, saya kata, tuan-tuan bangunlah. Jom kita tawaf. Ustaz, bagi tazkirah. Penjuru mana nak mula? Saya kata, sekarang penjuru rukun Yamani. Kita akan mula dengan Hajarul Aswad. Ada ustaz, mana Hajarul Aswad? Tak nampak pun. Memang tak nampak, orang sedang berebut kucuk belah sini. Tak nampak lah. Saya kata, kalau nak tahu abang, tengok di hujung Hajarul Aswad. Arab Saudi letakkan satu lampu berwarna hijau. Tak ada lampu biru, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan pergi Mekah, cari lampu biru, sesat, tuan-tuan. Lampu hijau tu, kita mula daripada sana. Dia orang kekal, tuan-tuan. Daripada dulu, kini selama-lamanya. Tuan-tuan di Temeloh pun kekalkan hijau ni. Jangan berjatuh lah, tuan-tuan. Bagi lama-lama sikit, insya-Allah kan. Jadi mulalah tawaf. Habis tawaf, saya bawa depan multazam, tuan-tuan. Pak Long tadi duduk sebelah saya. Doa. Dah semayang dah, doa. Doa mustajab depan multazam. Pak Long ni, dia duduk sebelah saya. Ustaz, dia datang seorang. Nak doa apa Ustaz? Saya tak tahu bahasa Arab. Doa Melayu. Melayu pun tak tahu. Macam ni lah Pak Long sebut dosa. Saya amin. Dia angkat tangan, dia tak malu, tuan-tuan. Ya Allah, aku pernah rogol perempuan ini, dia sebut nama. Ampun dosaku, saya amin. Aku pernah buli orang ini, ya Allah, ampun dosaku, saya amin. Aku pernah buat ni, saya dah dengar. Tu dia punya dosa. Orang utara kan. Keluar tu dia tu. Ish. Pak Long nampak tak multazam orang sedang peluk? Nampak? Pak Long nak peluk tak? Nak lah Ustaz. Tu yang saya datang dengan Ustaz. Tapi jangan peluk lagi. Pak Long dalam ihram. Jom kita pergi sa'i dulu. Pak Long, jom minum air zam-zam. Sebab air zam-zam ni tuan-tuan, minumnya disunatkan berdiri di Mekah. Kita tengok Kaabah tu diri. Kan dapat pahala seperti mana sunnah Nabi, 5 syarabalah, seperti mana apa kita niat. Kalau kita darah tinggi, insya-Allah Allah sembuhkan. Minum. Habis minum, jom kita pergi sa'i. Di sa'i saya tunggu dekat Marwah. Dah habis semua sampai, saya angkat tangan. Tuan-tuan, keluar gunting. Mereka keluarkan gunting, tarik rambut. Saya kata, bila gunting letak dekat rambut, ya Allah, ampunlah dosa kami ya Allah, seperti mana gugurnya rambut kami ketika kami tahlul ya Allah. Saya kata gunting, tuan-tuan. Mereka tarik rambut gunting, menangis semua. Siapa tak pernah pergi tak tahulah. Siapa pernah pergi tahu yang kata roh ni berada di tanah suci, menangis dah. Habis menangis saya kata, siapa cepat dia dapat. Saya pergi tunggu depan multazam. Pak Long ni dia seorang, dia paling awal. Ustaz, nak buat apa? Nampak tak? Orang sedang peluk. Pak Long nak peluk tak? Nak lah Ustaz. Pak Long, kalau nak peluk, sabar ya Pak Long. InsyaAllah Ustaz, insyaAllah. Tapi di Mekah jaga tuan-tuan. Apa di dalam akan terkeluar di Mekah. Tuan-tuan, kita boleh sebut sabar. Kita boleh sebut dengan lidah. Tapi belum tentu dalam hati kita. Macam saya bawa ada seorang CEO, tuan-tuan. Bukan bawa, jumpa. Dia menangis depan multazam. Saya tanya dia, kenapa tuan menangis? Saya datang dengan satu agensi Ustaz. Saya sebelum nak datang, saya buat kenduri. Orang datang ziarah saya, bagi duit kan. Orang Pahang panggil apa? Salam kait. Kan bagi kan RM5, RM10 kan. Ada orang bubuh dalam poket. Dia ambil ni, dia bagi balik.
Orang bagi di tangan, bagi balik. Dalam hati dia, aku ada duit yang aku pergi umrah. Kalau aku tak ada duit, aku pakai kad kredit. Dalam hati ya. Dia pergi sana tuan-tuan, dia nak buat umrah yang kedua. Dia pergi nak niat, dia pergi ambil wuduk, dia letak posh bag di atas. Dia tunduk-tunduk, orang kebas posh bag dah. Dalam tu ada 10,000 rial, ada duit, ada kad kredit, ada semua dokumen, hilang semua. Lalu dia tak tahu nak buat apa, duduk depan multazam menangis. Dia tahu, ustaz, saya dalam hati ya, kalau tak ada duit, ada kad kredit pun hilang ustaz. Tak tahu nak buat apa ustaz. Saya menangis depan multazam. Saya tak, abang di mana? Ada ustaz, saya Hotel Masa. Saya pergilah. Mutawif yang bawa tu kenal saya. Ustaz dah datang bagi tazkirah. Saya bagi menangis. Saya kata, tuan-tuan, sekarang abang kita ni hilang duit dengan kad kredit. Kita kutip lah, bagi derma. Keluarkan kupiah, kutip lah. Dapat 1,800 rial. Ambil duit tu bagi kat dia. Dia pegang duit tu, dia menangis. Dia kata apa? Ustaz, saya ingat kalau tak ada duit pakai kad kredit hilang, duit pun hilang. Saya datang Mekah belanja ustaz, duit derma ihsan orang. Tuan-tuan jaga. Di Mekah jaga. Silap cakap Tuhan bayar cash. Apa di hati pun sama. Sama juga di Temerloh ni. Tambah-tambah di masjid ni. Tuan-tuan balik, tuan-tuan kutuk saya, jaga. Dia sama tuan-tuan. Tuhan bayar cash tuan-tuan. Jadi dia pun sabar ya Pak Long. InsyaAllah. Dia ni bekas pegawai Warren tuan-tuan. Tuan-tuan tahulah pegawai Warren kan, duduk dekat padang trek. Dia lah hebat. Ada lagi perasaan bengis tu. Sabar ya Pak Long. InsyaAllah Ustaz, InsyaAllah. Saya bawa dia. Orang peluk penuh. Bangladesh, Pakistan semua. Saya nak cakap Urdu tak faham. Saya cakap Arab, dia orang tak faham. Tengok-tengok ada seorang Arab, muka baik aja. Ya akhi, Arab tu tengok saya. Khalas, dah habis. Arti ni bagi saya. Arab tu lagi peluk. Pak Long ni, kurang ajar ustaz, bagi saya ustaz. Depan Kaabah pun dah tumbuh je lah. Saya kata, Pak Long ni depan Kaabah ni. Astagfirullah, lupa ustaz, lupa. Tu di Mekah jaga tuan-tuan. Apa di hati, apa di fikiran, terkeluar masa tu. Sabar Pak Long, sabar. 20 minit dia keluar. Nanti kita masuk lah. 20 minit. Ya akhi, khalas, dah habis. Naam. Arti ni bagi Arab tu keluar. Saya pegang Pak Long ni, dia kurus dia, saya tolak. Tolak, pipi kena Kaabah, dada kena Kaabah, dia angkat tangan. Ya Allah, ampun dosaku, ya Allah. Dia menangis. Dia menangis sungguh-sungguh, bukan main-main. Menangis, ya Allah, ya Allah. Tiba-tiba dia senyap. Saya bisik kat telinga, Pak Long, doalah supaya Allah ampun dosa isteri kita, anak kita, mak ayah kita. Dia pun angkat tangan. Ya Allah, ampun dosa isteriku, mak ayahku. Dia menangis. Tiba-tiba dia senyap pula. Saya bisik kat dengar, Pak Long, doa murah rezeki, jangan lupa. Ya Allah, murah rezekiku, ya Allah. Lupa ustaz. Lepas tu dia senyap pula. Saya bisik kat telinga, Pak Long, sudah bagi orang lain pula. Saya tarik dia tuan-tuan. Sebab tu saya dalam ceramah saya sebut, hidayah bukan milik mustahil. Bukan milik manusia, milik Allah. Saya tarik dia duduk dekat makam Ibrahim. Masa tu tak ramai orang tuan-tuan. Boleh semayang. Saya tengok dia kesat air mata. Pak Long, apa rasa? Ustaz, saya umur 55 dah Ustaz. Saya tak pernah menangis Ustaz. Kenapa pipi saya, dada saya kena Kaabah? Air mata saya mengalir Ustaz. Saya kata manusia ini bila dia ingat Allah, Nabi kata, ia beku, dia menangis. Fa illam tabku fatabaku. Tak boleh paksa. Air mata yang mengalir secara paksa juga memadamkan api neraka orang yang menangis. Abang Pak Long, tanda dia, Allah ampun dosa Pak Long lah Pak Long. Dia kesat air mata. Alhamdulillah. Bukan Alhamdulillah saja tuan-tuan. Dia balik pusing 180 darjah. Balik pakai jubah, pakai serban, duduk saf pertama setiap waktu. Saya jumpa nak baca khutbah, dia duduk sebelah saya. Pak Long, dah balik umrah ni, apa cerita? Dia selakkan, dia sinting tangan dia. Rupa-rupanya tuan-tuan, dia niat di Mekah tu nak buang tatu. Dia buat macam mana tuan-tuan? Dia balik, dia pasang setrika sampai panas. Dah panas setrika, dia ambil setrika tu, dia letak tu, dia angkat. Terkeluar kulit ni, merah ni. Saya kata, Pak Long sanggup buat macam ni ke? Dia sebut 2 kalimah, saya menangis depan mihrab. Dia kata apa? Ustaz, lebih baik api setrika membakar kulit saya Ustaz, daripada api neraka Allah membakar saya di akhirat. Hidayah bukan milik Ustaz, milik Allah.
Hidayah bukan milik jawatan kuasa masjid, milik Allah. Buat program. Orang halang tak halang, bukan kerja kita, kerja Allah. Tapi ada orang tuan-tuan kena gempar sikit, takut tak? Buat tuan-tuan, masjid ni kita kuasai. Guna sepenuhnya. Walaupun kita tak boleh baca khutbah Jumaat, betul tak? Minta tak boleh juga. Buat program tuan-tuan. Hidayah bukan milik kita, milik Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Kamu Muhammad tak boleh bagi hidayah pada siapa kamu suka. Kalau kita suka tuan-tuan, semua saya nak bagi hidayah tuan-tuan. Tetapi Allah bagi hidayah pada siapa yang dia kehendaki. Tuan-tuan, masjid ni kita kuasai alhamdulillah di Temerloh ni. Tuan-tuan tahu di Kedah sekarang tak ada harapan nak masuk di masjid. Mereka buat sekarang ni, bulan ini bulan mesyuarat tergempar seluruh masjid Kedah. Macam mana? Mesyuarat nak rampas balik masjid supaya masjid tak ada kuliah. Pelik tak tuan-tuan? Ini kita nak rampas, nak bagi ada kuliah. Mereka nak rampas supaya tak ada kuliah. Sebab apa? Kuliah ni duk hantam dia orang. Dia kata tak boleh. Kali ni nak rampas. Habislah cuma ada 4 masjid aja yang boleh saya masuk. Masjid Tikam Batu, Bakar Arang, Masjid Tandok, dan satu lagi ada satu masjid di Sungai Petani. Yang lain habis tuan-tuan. Tak apa mereka buat. Tapi Pulau Pinang alhamdulillah, walaupun yang dipimpin oleh tu DAP, tapi masjid Pulau Pinang sekarang semua dipimpin oleh orang kita. Tuan-tuan pergilah masjid mana pun, khutbah bukan alhamdulillah, tuan-tuan nak tidur, aku elang jalan bakat lena habis. Tak ada tuan-tuan, khutbah pom. Bila isu Mesir, seluruh Pulau Pinang isu Mesir, bergegar masjid tu. Baru kita tak boleh tidur. Macam saya baca khutbah kan, tuan-tuan tak boleh lena punya. Sini tak boleh baca khutbah kan. Kalau saya baca khutbah, saya tengok siapa lena. Hai! Jangan tidur! Barulah tak tidur. Ini baca khutbah lena semua. Tak percaya, try panggil saya tengok. Tuan-tuan jangan susah hati. Saya ada tauliah tuan-tuan. Tauliah Majlis Agama Pulau Pinang dan tauliah Majlis Agama Islam Selangor. Nampak ni? Malam ni mengajar ada tauliah, jangan duk halau, nampak ni. Ni Selangor punya. Selangor susah nak dapat tu. Dr. Mazhar pun tak dapat. Tapi alhamdulillah saya dapat Selangor punya. Boleh mengajar tuan-tuan. Macam baru ni saya mengajar satu masjid di Morib. Bagi salam nazir masjid. Ustaz, I want you to show me your qualification. If you don't have any certification, you can get out from my mosque. Cakap orang putih tu. Dia ingat saya mangkuk ayun tu. Saya kata kalau saya ada, Tuan Haji nak tunggu ke nak keluar? Saya tunggu. Tuan Haji duduk. Saya pun keluar, nampak tak? Ni tauliah saya. Dah. Dia duduk, saya hantam. Pam. Macam tu lah. Nak keluar tak boleh tuan-tuan. Ada macam tu pun ada. Ada satu masjid saya baca khutbah. Kebanyakan pegawai kerajaan di Selangor. Datang awal, pukul 12 tu duduk tepi. Tepi-tepi penjuru. Untuk cari kepuasan tidur. Semua tidur. Saya tengok, tidur ya, tak apa. Saya naik tu, bukan saya buat apa pun, saya kuatkan suara lah. Hai! Lepas itaqullah, jangan tidur! Pakak buka mata, ni khutbah apa tu terkau? Rupanya tuan-tuan, ada seorang pakcik tuan-tuan. Dia datang awal, 11.30 datang dah. Dia duduk di belakang, dia duduk tidur. Saya kuatkan suara, jangan. Dia terkejut. Dia bangun-bangun, dia tengok saya, dia kata apa? Kuajak. Lepas tu dia start kereta, dia balik terus. Saya kata nasib duduk di belakang. Kalau duduk di depan, dia bangun kurang ajar, aku baling tungkap mampus satu. Sampai macam tu tuan-tuan. Sebab apa? Tak suka tuan-tuan. Tapi alhamdulillah tuan-tuan, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala buat program. Jangan kira tuan-tuan, panggil penceramah. Buat program, atur. Setiap minggu ada, alhamdulillah. Setiap hari ada. Alhamdulillah. Kita ni tuan-tuan nak datang tak datang ya, tuan-tuan. Buat program. Sebab apa? Hidayah bukan milik kita, milik Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan. Sebab itu orang yang bertakwa, bila kita belajar tuan-tuan, kita ada ilmu, akan lahir iman. Maka lahir iman, al-khawfu bil jalil. Kita tak takut dah kecuali Allah. Sebab tu disebut awaluddin ma'rifatullah. Awal-awal kena kenal Allah. Bila kenal Allah, baru dalam hati, ya Allah, aku tak takut dengan manusia ya Allah. Dengan Allah, mana milik kita tuan-tuan? Saya nak tanya. Yang tuan-tuan dah rasa aku ni milik banyak. Kita ada mata tuan-tuan. Mata kita ni kita rasa milik kita. Bila kita boleh melihat,
Tetapi mata ini milik kita apabila mata itu boleh menangis apabila kita renung dosa yang kita buat. Kenapa kita tak boleh menangis? Kerana iman di dada. Ada orang ada telinga, tuan-tuan, dia rasa hebat telinga dia bila dia boleh mendengar. Tetapi hebat di sisi Allah bila dia boleh dengar kuliah, boleh dengar ceramah, boleh dengar tazkirah. Kenapa ada orang tak boleh dengar, tuan-tuan? Sebab iman di dada. Ada orang dia boleh bercakap di kedai kopi berjam-jam, tuan-tuan, mengilai, ketawa, seronok. Tetapi pagi ni, tuan-tuan, dia tak boleh berzikir walaupun 5 minit, tuan-tuan. Kenapa, tuan-tuan? Kerana iman di dada. Ada orang, tuan-tuan, dia boleh beli baju hari raya untuk isteri dan anak perempuannya beratus-ratus. Tetapi dia tak mampu beli tudung kepada isteri dan anak perempuannya walaupun tudung itu berharga RM30. Kenapa, tuan-tuan? Kerana iman di dada. Ada orang, tuan-tuan, dia boleh berdiri berjam-jam melihat perlawanan bola sepak di antara Malaysia dengan Myanmar. Berpeluh-peluh ni nak dapat tiket. Tetapi dia tak mampu, tuan-tuan, pagi ini untuk solat subuh walaupun 5 minit. Kenapa, tuan-tuan? Kerana iman di dada. Ada orang, tuan-tuan, dia beli motor besar Harley Davidson daripada Tan Merloh bersama dengan kumpulan bikersnya ke Karabi. Berjam-jam ni, berjam-jam, berpeluh-peluh, panas bukan main. Tetapi dia tak mampu naik motor besarnya untuk datang ke masjid walaupun masjid sebelah rumahnya. Kenapa, tuan-tuan? Kerana iman, tuan-tuan. Ada orang, tuan-tuan, dia boleh baca newspaper, New Straits Times, utusan meloya, boleh utusan meloya, berita harian kan? Daripada muka pertama sampai muka sukan. Orang tanya, dia boleh hurai, tuan-tuan. Tetapi dia tak mampu baca Al-Quran pada pagi ni walaupun 2 ayat, tuan-tuan. Kenapa? Kerana iman di dada. Ada orang, tuan-tuan, dia pegang duit RM50 ni, besar RM50 ni. Ketika mana, tuan-tuan? Ketika berada dalam masjid, betul tak? Tabung lalu, dia tarik. Allah, 50. Tolak balik. Dia ambil yang mana? Yang bunyi pring prang 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 prang. RM50 ini besar nilainya dalam masjid, tetapi nilai RM50 ini menjadi kecil ketika berada di pasaraya Tesco, Giant dan Billion. Kenapa, tuan-tuan? Kerana iman di dada. Sebab tu orang yang dia tak takut kepada Allah, dia tak takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, segala-galanya, tuan-tuan, kerana Allah, maka itulah iman yang kita nak asas. Sebab tu kalau boleh masjid ini lahirkan orang yang letakkan Allah segala-galanya, bukan takut dengan manusia. Kita takut, tuan-tuan, kalau lah dia orang menang, habislah kita kan. Habislah Cina perintah. Tuan-tuan, Cina perintah Penang lebih baik daripada Melayu perintah. Kami Pulau Pinang, masjid kuasai habis, dapat peruntukan untuk majlis agama hampir dekat 62 juta. Tuan-tuan, dulu ni kerajaan bagi berapa? Dulu 13 lah, 62 juta. Anak-anak seluruh Pulau Pinang yang Islam automatik minta boleh dapat beasiswa kerajaan negeri Pulau Pinang, tuan-tuan. Bawah Majlis Agama Islam Pulau Pinang. You diperintah oleh apa? Cina. Dia tak kacau, tuan. Majlis Agama, buatlah program pun. Panggillah siapa pun. Tapi dengan syaratnya, program kena ada. Masjid yang tak ada program, mereka akan datang hantar utusan. Rampas kosong. Yang tak ada program. Kalau tak buat mesyuarat, rampas, buat mesyuarat. Lantik yang baru supaya ada program. Yang tu yang kita nak. Alhamdulillah, tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan yang ada, saya nak bagi semangat pada jawatan kuasa. Jangan kira apa orang kata, tapi kira apa Allah kata. Tuan-tuan, insya-Allah akan lahirlah jamaah ini al-khawfu bil jalil. Mereka tidak takut kecuali Allah. Yang kedua apa? Wal amalu bitanzil. Mereka beramal dengan apa yang diturun oleh Allah, iaitu Al-Quran. Kita ni Quran macam tak yakin, tuan-tuan. Baca Quran tapi tak yakin. Saya ni, tuan-tuan, tengok dipanggil ustaz. Macam abang kita bagi tahu, saya faham agama umur 26 tahun. 26, sekarang umur 45 tahun. Saya ni grade electrical engineering. Macam mana jadi ustaz? Nanti saya cerita. Abang saya yang pertama electronic engineering, mechanical engineering. Yang kedua elektronik, saya electric engineering. Balik-balik masa tu umur 26, tuan-tuan. 21 kahwin, 21 dah kahwin dah. 21 setengah. Kahwin dah. Kalau boleh saya nak kahwin awal lagi, tuan-tuan. Balik-balik dah kahwin dah. Tapi nak buat macam mana, tak ada duit. 26, anak 3. Balik-balik di rumah, ayah saya tok guru. Tuan Guru Haji Harun Haji Syafi'i. Baguslah tu. Dia keluar tu, tuan-tuan tarik lah yang mana.
Kan. Berasa berat itu, tak tahulah tu iman di dada. Kan. Dalam jadi insya-Allah. Masuk aja tuan-tuan kan, bantu insya-Allah. Masjid ni elok dah, ada aircon semua. Apa lagi yang tak ada tuan-tuan? Masukkan kan. Sebab apa? Kita bagi aircon ni sejuk tuan-tuan, kita dapat pahala tu. Selama mana kita mati itu milik kita. Kan? Kita bagi kipas orang sejuk, itu milik kita. Kita bagi kapet orang semayang ni milik kita. Tapi kita kata semua milik kita. Bini kita bukan milik kita. Kita mati tuan-tuan, isteri kita kahwin lain tu. Anak kita tuan-tuan, kita sayang bukan main. Tiba-tiba anak kita mati tuan-tuan. Apa milik kita? Kita kata ni, duit ni milik kita. Tiba-tiba keluar tayar pancit milik Cina untuk repair tayar kita. Mana milik kita? Milik kita ialah sedekah yang kita bagi tuan-tuan. Amalan soleh yang kita buat, bagilah tuan-tuan. InsyaAllah. Sidang hadirin yang dikasihi sekalian. Sebab itu disebut tadi beramal dengan Al-Quran. Tapi Quran kita tak baca tuan-tuan. Bukan saja tak baca, tengok pun tidak. Saya dalam YouTube saya sebut, tuan-tuan tengok. Quran ni kalau kita baca wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifaa'un wa rahmah. Dia syifa' penawar dan rahmat. Syifa' macam mana? Saya mengajar di satu sekolah dalam YouTube memang famous ceramah ni. Saya ulang balik. Satu sekolah ni dulu ni tuan-tuan, sekolah biasa aja, macam sekolah belah Temeloh ni lah. Sekolah luar bandar. Kawasan kampung ni, sekolah ni pelajar-pelajar yang UPSR tak ada A. Semua UPSR 5 EA. EA. Masuklah. Kelas ni sampai H. A, B, C, D, E, F, G, H. Patah balik. 8 ni, yang nombor 8 ni. Kelas yang 8 ni saya sampai guru disiplin. Ustaz, kena relief ke? Ya. Kelas mana? Kelas 5H. 5H ni tuan-tuan nama 5 harmoni. Rupanya bukan 5 harmoni. 5 hantu. Hantu macam mana? Macam mana? Baca tak boleh. Tulis tak boleh. Cikgu tak hormat. Mak ayah tegur, tumbuk mak ayah. Kawan-kawan ni tak boleh tegur, tumbuk kawan-kawan. Bergaduh selalu. Ustaz, nak masuk kelas tu ustaz jaga. Ada seorang budak, dia ketua gangster sekolah kita. Dia ketua silat sama ustaz. Ustaz masuk nanti, jangan tegur budak ni. Budak nak terbang ke, kepala ke bawah ke, ustaz buat tahu tak tahu sudah. Ustaz jangan tegur. Kalau ustaz tegur nanti dia tumbuk ustaz. Tuan-tuan, saya nak masuk ni, ketar tak kira ni. Gelabah ni, takut. Ya Allah, macam mana ni kan. Sampai-sampai tu kita pun jampi macam-macam lah. Tui kan. Sampai-sampai tu pijak pintu. Ketua kelas. Rupanya senyap sunyi. Dalam hati saya, mungkin ketua gangster ni tak datang bah. Kan? Ketua penyamu ni tak datang. Alhamdulillah. Kita pun, Alhamdulillah, pijak-pijak. Ketua kelas, bangun! Semua bangun. Dalam hati, ketua gangster tak datang. Lega lah. Saya pun masuk. Assalamualaikum Ustaz. Semua bangun. Saya pun Waalaikumsalam. Ambil beg, letak lah. Rupanya tuan-tuan, abang, kakak, sini aja bangun, belah sini. Seorang di sana, dia duduk atas bangku. Dia letak kaki atas meja. Macam tu. Dia tak bangun. Saya tengok dia, saya terlupa. Guru disiplin ni bagi tahu. Budak ni jangan tegur. Dia gangster. Nanti dia tumbuk. Saya, orang lain bangun. Kenapa tak bangun? Kaki jatuh. Dia jawab, punya suka saya. Bila kata punya suka abang, kakak, apa perasaan seorang guru? Kamu tak hormat aku cikgu ni. Saya melu kat dia. Saya tolak kaki dia. Saya terlupa. Ustaz ni kata, jangan tegur dia ni. Dia gangster. Saya tolak. Kaki dia jatuh tuan-tuan. Dia bangun, dia nak tumbuk saya. Belum sempat dia tumbuk saya tumbuk dia. Saya tumbuk dulu. Boom kan. Apa nak jadi orang Melayu kata, hantam dulu. Jangan kira. Saya bagi sungguh-sungguh macam. Boom tau. Dia kena terpelanting belakang ni. Jatuh atas kerusi, pecah. Badan besar. Dia bangun, dia nak flying kick saya. Belum sempat dia flying kick, saya flying fork dia. Saya terajang dia dulu kan. Pom kata. Tuan-tuan, abang takkan tak tahu pakcik. Saya tahu 85. Masa tu famous dengan Nasrul Haq. Saya pun masuk Masa tu ustaz, tok guru semua masuk. Dalam gelanggang ni, tok guru kata, tok guru tu ustaz, tarik buah kelapa. Kita gunakan teknik tarik. Tarik sebiji, jatuh setandan dalam gelanggang. Keluar gelanggang, pelepas jatuh tak boleh tepis. Rupanya pakai jin, tuan-tuan. Tak betul lah. Tapi kita ada basic lah. Saya terajang dia. Pum kata. Dia kena terpelanting. Saya pun ready. Orang utara kan. Berani mai. Rupanya bila dah kena terajang tuan-tuan, dia bangun. Kursi dia pecah. Hidayah bukan milik saya, milik Allah.
Dia bangun, dia pergi ambil kursi yang lain, dia letak, dia duduk, dia tidur senyap. Saya tengok, lah gangster apa macam ni. Saya pergi depan, kamu jaga budak gangster ni, aku tumbuk, aku terajang. Kamu senyap, aku nak mengajar. Pegang masa tu kapur, cok. Tulis tarikh ya. Tiba-tiba dia datang, kamu ni ustaz apa ni? Duk terajang budak ni. Kalau dia report dekat kapal sing, mampus kamu. Peguam datang ke, kamu dah silap ni dalam hati. Ya Allah, aku dah silap dah. Saya pun pergi belakang nak pujuk dia tidur. Saya pegang bahu dia tepis. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifaa'un wa rahmah. Quran ni dia syifa penawar. Saya baca surah Yusuf ayat keempat. Iz qala Yusuf li abi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Berkatalah Yusuf kepada bapakku, aku melihat 11 bintang, matahari dan bulan sujud kepadaku. Saya baca ayat tu sajidin, saya niat, ya Allah lembut hatinya, saya tiup kat telinga dia. Saya masuk, dia tak pernah buat kerja saya, dia akan tidur, saya tiup. Saya masuk, dia tidurlah, saya tiup. Saya masuk, dia tidurlah, saya tiup. Dia tidur, saya pun masuklah. Berapa lama tuan-tuan saya baca tanpa jemu, tanpa rasa hati ni gundah gulana? Hampir 1 tahun. Habis tuan-tuan, setahun 4 hari bulan 1 datang sekolah, ustaz penyamun dah tak ada. Alhamdulillah, lega. Dia ambil SPM. Tahun 99 peristiwa ini berlaku. Tahun 2012 dia telefon saya. Berapa lama dah tuan-tuan? 13 tahun. Hidayah bukan milik kita, milik Allah tuan-tuan. Pukul 5 petang 29 hari bulan 6 tak silap saya, dia telefon saya, budak ni. Saya tengok nombor telefon, saya tak kenal. Tekan, Assalamualaikum ustaz. Tu dia Dia jerekah saya. Waalaikumsalam. Ni siapa ni? Oh, anak murid ustaz nak. Anak murid yang mana? Takkan tak kenal. Dia. Yang mana satu? Yang ustaz boh menerajang. Dia kata. Yang ustaz boh menerajang kan. Yang kita terajang, kita ingat tuan-tuan. Sebab tu adik, kalau nak bagi ustaz cikgu kenal, suruh ustaz terajang. Jangan kamu terajang ustaz. Kena kita ingat budak yang jahat. Terus dalam minda saya, Azri ke? Lah ustaz, kerana terajang ustaz lah saya jadi manusia. Saya kata manusia macam mana? Selama ni ustaz, siapa tak berani tegur saya? Ibu ayah saya tak berani tegur. Cikgu saya tumbuk. Ustaz tumbuk, ustaz terajang. Baru saya tahu saya lemah ustaz. Tuhan buka minda saya ustaz. Saya mula nak belajar ustaz. Saya ambil SPM ustaz. Alhamdulillah ustaz, semua fail. 2 je lulus, dapat sijil lah bahasa Melayu dengan sains. Akhirnya bila 2 lulus, dia dapat menyambung pelajaran ke college community. Di college community tu ustaz, Tuhan buka minda saya. Saya belajar bersungguh-sungguh. Akhirnya saya dapat menyambung pelajaran ke politeknik. Di politeknik ustaz, Tuhan buka minda saya. Saya belajar sungguh-sungguh. Every semester I got 4 flat. A semua setiap semester. Akhirnya pihak pengurusan politeknik telah menghantar dia menyambung pelajaran ke United Kingdom. Saya nak tanyalah, ada tak anak kita nak pergi UK? Datang jumpa saya. Sekali terajang UK. 2 kali terajang KO. Ustaz, saya balik, saya buka konsultan sendiri. Gaji saya dah 40,000 ustaz. Ustaz, terima kasih. Saya dah jadi manusia. Hidayah bukan milik ustaz, milik Allah. Tapi kita tak yakin tuan-tuan, ayat Quran yang saya baca telah membuka hidayah dia setelah 13 tahun tuan-tuan. Ustaz, saya nak kahwin ustaz. 2 minggu lagi, ustaz boleh datang tak? Saya nak pergi umrah. Kalau ustaz datang, saya jumpa ustaz, saya akan cium tangan ustaz, saya akan bisik dekat telinga, saya peluk ustaz. Ustaz, terima kasih, saya dah jadi manusia. Hidayah milik Allah. Sebab apa? Quran yang dibaca. Kita Quran tak baca, macam mana nak dapat hidayah Allah? Sebab tu kalau bolehlah abang-abang, saya bawa buku ni sikit sangat. Pergi dekat Selangor tuan-tuan, habis tuan-tuan. Tinggal aja 2 ni aja.
Buku ni ada macam-macam. Kalau tuan-tuan nak putus state lah bagi. Dalam ni ada ayat-ayat yang boleh tuan-tuan baca. Namanya Ru'yah wa Syifa. Ru'yah tu pendinding, Syifa tu penawar. Di antaranya afa ghaira dinillahi yabghun wa lahu aslaman fis samawati taw'an wa karhan wa ilaihi rja'un. Yang ini untuk isteri atau suami yang tak dengar kata. Abang, surah Al-Imran 8 tak nampak 83. Kalau kakak tak mau dengar kata, suruh datang surau masjid tak nak, malam ni bacalah. Baca perlahan-perlahan tu, afa ghaira dinillahi yabghun, kemudian tiup dekat hidung dia. Masa dia tidur lah, tapi dengan syarat masa tengah hari dilarang memakan petai. Kakak pun sama lah. Kalau kakak makan petai, tiup-tiup dia buka mata. Hai! Terpelanting tuan-tuan. Ni surah Al-Imran 83. Tuan-tuan putus cek nanti ambil ada ni. Tak ada ni kan. Sebab apa? Dia manfaat Quran ni. Banyak tuan-tuan ayat Quran yang dalam ni. Di antaranya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Surah Al-Anbiya. Yang ni apa? Baca pagi 3 kali, petang 3 kali. Allah mudah kerja kita. Tapi kita kadang-kadang tak nak tuan-tuan. Tak nak baca-baca ayat Quran ni. Macam baru ni saya ceramah di Keratong. Pagi tu saya ceramah. Ada seorang pakcik, ustaz ceramah punya sedap. Dia tak bawa isteri dia. Dia balik-balik, esok ada kuliah duha. Aku tak nak pergi motong. Isteri dia kata, tak motong nak makan apa? Kira ceramah ha? Bini ni yang baju merah tu, tudung merah tu, pergi motong. Dia pun, nak pergi kuliah ustaz, motong. Dia pun kayuh, motong. Naik-naik atas jalan tak, tiba-tiba ada selekor. Kerajaan bubuh signboard, dilarang memotong. Dia apa kayu? Kerajaan tak pergi potong. Kerajaan. Nampak tuan-tuan nak lena saya merapu tuan-tuan. Ustaz Abdullah Karim macam tu lah. Allah, nampak tak boleh lena macam tuan. Macam baru ni saya pergi ceramah untuk budak-budak mat rempit. Rambut panjang ni. Ustaz, buat kursus jenazah. Saya pun bagi tahu, okey kursus jenazah. Betul ke ni? Kamu ni nampak macam jenazah ha? Semua kurus-kurus. Ustaz jangan kata macam tu Ustaz. Kami walaupun rambut panjang, kami tak terlibat dengan ais-ais ketum-ketum ni Ustaz. Kami ni geng ustaz. Saya buatlah kursus. Pertama kita nak semayang jenazah. Berdiri, kemudian kita kena tengok jenazah tu. Laki ke perempuan? Nanti orang belakang akan bagi tahu. Habis mayat lelaki. Betul tak? Jadi kita tahu mayat lelaki, usalli ala hadzal mayit. Dia akan bagi tahu mayat perempuan, usalli ala hadhil mayitah. Tapi kalau tak tahu macam di Mekah, as-salatu ala al-amwat wat-tif. Tak tahu. Saja aku semayang atas ini jenazah, niat seperti niat imam tangguhlah. Sebab kita tak tahu. Oh macam tu kau ustaz. Okey, sekarang semayang. Allahu akbar. Mereka angkatlah Allah. Baca Fatihah, semua baca. Allahu akbar, selawat, semua selawat. Okey, sekarang mayat lelaki. Kalau kita nak tahu, tengok imam. Imam duduk di kepala mayat lelaki. Kalau dada mayat perempuan. Okey, kalau lelaki, Allahumma ighfir lahu warhamhu. Semua ikut. Kalau perempuan, Allahumma ighfir laha warhamha. Tengah semayang tu. Ustaz, kalau pondan? Saya kata kalau pondan, Allahumma ighfir budak ditanya, jawab tuan-tuan. Betul tak betul jangan kira. Dia pun kata, betul ke Ustaz? Kamu buat macam tu, mayat dia boleh buka mata. Semayang sekali lagi. Dia kata. Kalau mayat pondan, Allahumma filahum lah kan. Sebab tu saya nak bagi tahu wahai anak muda yang ada di sini, yang muda 40 ke bawah, kamu kena ada 5 perkara. 5 macam mana? Pertama, boleh jadi imam sembahyang. Adik boleh jadi imam tak? Sikit-sikit. Mana boleh sikit-sikit? Allahu Akbar, bismillah, sikit-sikit. Mana boleh kena bagi habis lah kan? Jadi imam sampai habis. Anak muda kena boleh macam ni. Yang pertama. Yang kedua, boleh baca doa selepas sembahyang. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara. Tu kaedah tu, jamak tu. Jangan Allahumma ighfir lana wa liwalidaina warhamhuma kama rabbayani saghira. Campur habis. Laki pondan semua campur. Kita kena tahu kaedah tu. Jadi kita tahu berdoa. Jangan kata saya boleh Melayu je. Doa Arab sama. Yang kedua boleh doa sembahyang selepas sembahyang. Yang ketiga boleh sembahyang jenazah. Sembahyang jenazah boleh. Yang keempat boleh buat tahlil ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila khusul wa ila arwah abai wa ikhwani minan nabi wal mursalin wa ila al muqarrabin wa ila khususil ruh, kita sebut. Boleh buat untuk tahlil. Kemudian baca Fatihah, la ilaha illallah, baca sampai afdalul zikri fa'lam annahu qala la ilaha illallah sampai habis.
Yang keempat. Yang kelima apa? Boleh baca doa tahlil. Boleh baca doa. Bila boleh baca, insya-Allah tuan-tuan, kita tak akan dibuang bila duduk dalam masyarakat adik. Tu saya sebut anak muda ni. Sebut anak muda. Tetapi yang tua-tua tu fikirlah, boleh tak 5 ni? Kalau tak boleh tu problem lah tu. Kena bagi boleh tuan-tuan. Sembahyang boleh jadi imam. Jangan jadi macam Arab. Saya pergi sembahyang, tengok malam 27, malam ni, malam 10 ni, dia orang tak balik tuan-tuan. Dia orang akan duduk di Masjid Haram, Masjid Nabawi. Saya pergilah, tidur. Arab jaga tuan-tuan, dia orang akan letak sejadah. Tuan-tuan jangan ubah. Kalau ubah sejadah ni yang dia orang letak, dia akan panggil polis. Polis tangkap kita. Tu di dalam masjid tu punya dahsyat lah. Jangan ubah tuan-tuan. Ni semua tokek-tokek besar-besar ni. Saya tengok sebelah saya, 3 sejadah, saya duduk sebelah tu. Dia pun pakai igal ni, dengan jubah saiz. Orang tahu kata terpacak kan. Kira lalat hinggap. Lingkup lalat ni. Allahu Akbar. Dia bawa anak dia lari. Loh, tengah semayang boleh tegur anak dia. Dia kata, ya Allah, Arab ni dengan saya lingkup tuan-tuan. Ada satu pagi tu, dia orang duduk di masjid, dia orang tak balik tuan-tuan. Memang 10 malam terakhir duduk di masjid. Pakai egal ni, saya hebat nampak janggut tu. Allahu Akbar. Dia pun Allah. Tiba-tiba handset dia, lau kana bainana lil habib. Dia buat keluar, hello, salah. Saya duduk sebelah. Lah. Dengan saya habis tuan-tuan. Batal semayang tak? Tak batal. Sebab dia cakap Arab. Makruh. Dia sebut solah, makruh ha. Jangan tuan-tuan, semayang. Batal lah. Cakap Melayu batal lah. Cakap Arab, solah. Ha, tak batal. Macam baru ni di Penang ada seorang pakcik lagi teruk. Duduk ni. Dia imam, tapi hari tu dia jadi Bilal. Sebab Ramadan yang duduk depan tu hafiz Quran. Dia duduk, tengok pakai sorban hebat. Asyhadu an la ilaha illallah. Tiba-tiba nyamuk gigit. Tangan belah ni boleh letak ni. Saya tengok. Nak tergelak tak tergelak. Allah tuan-tuan, tu nama dia tak ada ilmu tuan-tuan. Sebab tu orang yang ada ilmu ni tuan-tuan, dia buat dengan ilmu dia. Nak dapat ilmu di mana? Inilah rumah Allah ni tuan-tuan. Rumah Allah. Nak dapat ilmu macam mana? Kita mengaji Al-Quran, dapat ilmu segala-galanya. Saya umur 26 tuan-tuan. Balik-balik saya bagi tahu tuan-tuan, tak tahu agama. Tetapi ayah saya kata, nampak dah semua kita Arab boleh baca tak? Tak boleh. Kalau tak boleh, esok aku nak bakar rumah pondok ni, bilik ni. Saya kata, ayah jangan bakar. Kalau tak nak bakar, pergi mengaji bahasa Arab. Umur 26 abang. Saya termenung lepas Zuhur. 26 anak 3. Macam mana nak mengaji ni? Lepas asar naik motosikal. Tengok ada satu kedai. Sebelah pasar malam tu ada jual kuih lopeh. Sebelah tu ada gerai jual kitab-kitab. Saya tengok ada satu kitab untuk budak tadika bahasa Arab. Yang raksun kepala, sya'run rambut, ainun mata, amfun hidung, uzunun telinga, lehyatun natang apa? Hang tak tahu tu dia. Lehyatun janggut. Malam tu habis saya hafal satu buku. Malam tu kan. Malam kedua saya pergi cari pula, jumpa pula baitun rumah, madrasatun apa sekolah, apa sarfun shilling, misbahun lampu, mirwahatun kipas, amudun tiang, zuzajun cermin, nafizatun tingkap, babun natang apa? Babun bukan monyet, babun pintu. Habis 2 malam, habis satu buku. Kita terdik tuan-tuan. SPM 10A. Tuan-tuan ingat Mangkuk Ayun ke? SPM 10A tuan-tuan. Kemudian saya pun habis 3 bulan telah menghafal 3,000 kalimah. 3,000. Bulan yang keempat, ayah ajar kawan sikit macam mana bahasa Arab. Dia pun ajar macam mana nak tulis, nak cakap. Dah habis bulan keempat, ayah saya nak ambil 4 sanawi. Tuan-tuan nak 1000 daya, tak nak 1000 dalil. Pergi ambil tuan-tuan 4 sanawi, 20 subjek Arab semua. Bulan 3 keluar keputusan, saya dapat Jaid Jidan pangkat 2.
Yang pertama Mumtaz, yang kedua Jahid Jiddan, yang ketiga Jahid, yang keempat Maqbul. Saya balik, ayah, ada apa? Saya dapat Jahid Jiddan Ustaz. Ayah, pangkat 2. Dia kata, dahsyat kamu. 4 bulan Jahid Jiddan. Aku 7 tahun Maqbul. Pangkat 4. Dia tak pergi mengaji. Saya pun sambung di Institut Ilmu Islam, ABIM-nya. Ambil diploma bahasa Arab 2 tahun. Kemudian ambil ijazah pendidikan Islam. Dah habis ijazah, sambung master dalam kaunselor Islam. Kemudian PhD dalam psikologi. Tuan-tuan tengok, daripada tak faham agama, baca Quran. Walamma daqalu. Alhamdulillah tuan-tuan, 2006 saya masuk Masjid Nabawi. Daripada Babus Salam, tiang nombor 10, ada seorang wali Allah nama Syekh Ubaidillah. Matanya buta, tapi mukanya berseri tuan-tuan. Janggutnya tersusun rapi. Giginya ni rapi ni. Sebab tu orang jadi imam, gigi kena ada. Dia ni tuan-tuan, mata buta, dapat ni daripada Jibril Nabi Muhammad, para sahabat, sanad hafal Al-Quran. Saya pergi kat dia, dia tak boleh bangun dah, dia duduk bernyanda ni. Saya pergi, ramai orang baca Quran, nak dapat sanad. Saya duduk 10 hari, nak ambil sanad Fatihah. Ya Syekh, dia tengok saya. Di mana? Anak di Malaysia, anak urid, anak qara'ul Quran ni, saya Malaysia ni, orang nak baca Quran. Fatihah faqat, Fatihah bas, Fatihah saja. Gigi tersusun ni. Sebab tu orang jadi imam kena ada gigi. Kalau tak ada tuan-tuan jadi imam, dia baca alhamdulillah firrafin. Dia jadi dia keluar angin semua. Sebab tu kena ada gigi. Kalau tak ada, bubuh gigi palsu. Kemudian lekatkan dengan polydent. Sempat promosi lagi tu tuan-tuan. Kan? Jadi saya pun bacalah, dia kata tafadhal sila. Bila sila, saya pun perbetulkan alignment saya. Masa tu umur 40. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ingat sedap dah. Tiba-tiba dia tengok saya. Kullu khata', semua salah. Astagfirullahaladzim. Masa tu umur 40 lah tuan-tuan. Saya pun berdesing telinga. Ainal khata'? Yang mana salah? Anta taqra' kalmas. Kamu baca macam orang Mesir. Ikut daripada Jibril Nabi Muhammad sampai dekat aku, bacanya macam ini. Dia tunjuk, pertama bismillah, yang kedua alhamdulillah, hari ke-8 waladdah. Sebab tu kena sebut alham, bukan alham. Alham segala puji bagi Allah. Kalau alham lahmun, daging. Silap sebut, makna berbeza. Sebab tu adik kena belajar, adik nak jadi imam ni. Kalau iyyaka na'budu, hanya dikau yang kami sembah. Tapi kalau kita baca iyyaka na'budu, cahaya matahari yang kami sembah. Waladdah ni, hujung lidah kena letak dekat taring ni. Sebab tu kena ada gigi. Kalau tak ada, waladdah ni kena letak kat sini. Sebab tu kalau boleh kena ada gigi. Dia sebut, saya tengok macam mana dia sebut, saya sebut. Hari ke-10, ya akhi dahin, Arab Ami, al-an taqra, sila baca. Saya pun bacalah macam mana dia sebut, macam mana sebutan huruf dan keluar makhraj huruf. Habis saya baca, dia buat macam ni. Ahsan, mata buta, ahsan. Ahsan ni isim tafdil. Kalau Hasan baik, Husin baik. Kalau ahsan, tersangat baik. Ahsan, dia buat macam ni. Dia tak buat macam tu. Yang tu seorang tu yang buat, dia buat macam ni. Sempat lagi memang dia buat. Saya pun alhamdulillah. Tiba-tiba dia hulurkan tangan. Saya pegang tangan dia. Aku ijazahkan Fatihah ini daripada Jibril Nabi Muhammad, para sahabat. Dia sebut ni satu. Daripada aku kepada engkau. Tiba-tiba dia datang satu aura tuan-tuan. Itu Fatihah. Fatihah saja. Satu aura. Ya Allah. Semacam tuan-tuan. Tu Quran tuan-tuan. Kita Quran tak baca. Tu Fatihah aja. Allahu Akbar. Tiba-tiba sebelah saya ada seorang cikgu. Dia tepuk paha saya. Ustaz, bagi tahu dia, saya pun nak baca juga Fatihah aja. Saya pun, ya Syekh, haza sadiqi. Sadiqi ni kawan baiklah.
Huwa yurid an yaqra'ul Quran. Dia pun nak baca Quran juga. Fatihah faqat. Fatihah bas. Syekh ni mata buta. Tengok pun tidak. Dia kata apa? Dia buat tangan macam ni. Itlaq barra. Itlaq barra. Itlaq barra ni bahasa kasar lah. Boleh belah. Boleh belah. Boleh belah. Sebab tu kalau tuan-tuan pergi Mekah, duduk tengah jalan semayang, Arab, polis, barra, 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 barra. Barra tu belah, belah, belah. Kita, barra. Orang Melayu ni dia tak faham bahasa Arab. Macam duduk di Mekah. Arab kata, Rohfin ya akhi. Mekah. Kita tak kata Mekah, dia kata haram. Kalau Madinah, dia kata haram juga. Kalau Mekah, Madinah, dia kata haramain. Kalau tuan-tuan nak Mekah nak pergi Jeddah, dia akan panggil, ya akhi ta'al, haram, haram, Jeddah, Jeddah, haram, Jeddah, haram, Jeddah. Orang Melayu balik-balik haram Jeddah. Orang Melayu tak faham, tuan-tuan. Dia kata, itulah barra, itulah barra. Barra, 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 barra tu belah, belah, belah. Dia kata, cikgu, dia halau cikgu. Cikgu kena belah. Cikgu ni bangunlah keluar. Saya tanya, ya Syekh, limadha? Mata buta tuan-tuan, tetapi hatinya dengan Quran kan nur, seperti mana cahaya. Dia kata apa? Hazar rajul, lelaki tu laisa salatu suf, tak semayang subuh hari ini. Sebab apa tuan-tuan? Nur Al-Quran. Mata buta boleh baca hati manusia. Saya pun, ya Allah, dia kata cikgu ni tak semayang subuh. Saya pun bukan baik sangat pun. Kita pun bangun pelan-pelan. Sebelum dia kata barwah, biar aku belah. Kan? Kita pun belah. Cikgu duduk berjalan. Cikgu jap. Duduk. Cikgu duduk jap. Cikgu tahu tak kenapa Syekh tu halau? Tak tahu Ustaz. Kenapa Ustaz boleh baca? Saya tak boleh baca. Dia kata cikgu tak semayang subuh. Betulkah pagi ni? Ustaz, saya semayang Ustaz. Tapi hari ni saya bangun lewat sikit. Saya semayang pukul 9. Rupanya dia semayang pukul 9. Syekh Waliullah tu tahu, kata dia tak semayang subuh. Sebab apa? Syahrul Ramadan alladhi unzila fil hudan linnas. Dia buka hati manusia dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Nak jadi orang bertakwa, dua prinsip yang kedua. Apa dia? Jadikan Quran sebagai sumber segala-galanya, tuan-tuan. Jadi sumber. Dan yang ketiga apa? Ar-ridha walau biqalil. Bersyukurlah walau sedikit, tuan-tuan. Kita ada mata tanda syukur, menangislah kalau ada dosa, tuan-tuan. Kita ada telinga datang dengan kuliah, tu tanda syukur. Kita ada mulut berzikir, kita ada tangan bagi sedekah. Ini ada tangan, tuan-tuan, bukan sedekah. Ini remaja-remaja datang bulan Syawal main mercun. Kan? Main mercun. Saya pernah jadi imam, tuan-tuan. Masa tu 27 Ramadan. Dia orang balik mercun yang bola tu. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Boom, lupa terus. Surah apa baca tadi? Tahu ya Allah. Astaghfirullahalazim, lupa, tuan-tuan. Habis mayang bagi tazkirah. Dia orang angkat tangan. Ustaz nak tanya sikit boleh tak? Boleh, sila. Apa hukum jual mercun? Saya kata haram. Beli mercun Ustaz, haram. Main mercun, haram jadah. Dia orang, Ustaz kenapa haram jadah? Cuba bayang kalau main mercun jari ni tak ada. Dalam YouTube dia tengok kan. Macam mana tuan-tuan nak semayang? Pak Imam, asyhadu an la ilaha illallah. Tuan-tuan jari tak ada, kena mercun. Tuan-tuan nak buat macam mana? Nak angkat juga, asyhadu an la ilaha illallah. Malaikat marah, tuan-tuan. Ni isyarat lucah kan? Itu malaikat marah. Tapi di Malaysia ni orang Pahang marah. Siapa tuan-tuan? Dia marah, tuan-tuan, kalau jari ni tak ada. Nanti dia buat satu. Tuan-tuan jari tak ada. Tuan-tuan nak buat macam mana? Hai, ni apa? Tak sama. Tuan-tuan buat macam ni. Hai, ini good. Dia kata satu. Tuan-tuan buat macam mana? Nak angkat tak boleh. Dah kali. Tuan-tuan buat macam tu, dia marah, tuan-tuan. Aku dah merapu dah tu nak. Astagfirullah. Tuan-tuan, sebab tu redalah, tuan-tuan, walau sedikit. Kita ni kadang-kadang duit ada tak bagi umrah, tuan-tuan. Duit ada nak sedekah pun tak bagi. Macam baru ni saya buat, tuan-tuan tengok dalam YouTube. Indahnya sedekah. Dengan Ustaz Bollywood. 2 hari lepas itu ada seorang makcik, tuan-tuan, pakai baju selekeh aja. Masukkan dalam sampul. Kering. Ustaz, ni saya nak wakaf. Saya tengok, ya Allah, duit shilling dalam hati ni. Dah lah, dia pun susah nak bagi balik lah. Ustaz bukalah, Ustaz buka. Saya buka dalam sampul itu ada rantai emas 115 gram. 15,123 ringgit. Ustaz, rantai emas ini Ustaz untuk
bekalan saya di akhirat. Saya pun dah tak boleh hidup lama lagi Ustaz. 5 serangkai ada. Tuan-tuan tengok. Sebab apa? Sebab iman di dada. Dia tak kira. Walaupun sedikit dia redha untuk bekalan dia di akhirat. Ada seorang anak muda. Tengok dalam Facebook saya. Datang lepas subuh dengan rambut panjang ni. Bubuh satu sampul dalam post box. Isteri saya kata, abang tu mak rempit, pergi keluar dia telefon, Ustaz, cuba tengok dalam post box. Tengok dalam post box ada satu sampul yang diikat dengan tali. Ustaz buka, Ustaz. Saya buka duit shilling. Ustaz, kami kumpul Ustaz, itulah saham kami di akhirat, kira-kira RM73.30. Sebab apa tuan-tuan? Kerana iman di dada. Walaupun sedikit mereka redha untuk bekalan kita. Mana milik kita, tak ada milik kita, hanya yang ada Allah yang punya. Allah punya, betul tak? Mana milik kita? Kemudian apa? Al-isti'dad yaumur rahim. Berbekallah sebelum kamu bertemu dengan Allah pada hari yang sangat disayang. Berbekallah tuan-tuan, itulah bekalan kita. Kita tak ada apa yang kita bawa kecuali kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Setiap hidup ni akan mati. Yang akan dibalas di akhirat esok. Tetapi yang paling bahagia apabila dijauh api neraka, dimasukkan syurga Allah Subhanahu wa taala dengan bekalan kita yang kita bawa. Jadi saya rasa setakat tu boleh kot? No? Tak larat dah. Ke 9 dah tuan-tuan. 1,5 jam dah tuan-tuan. Betul tak? Kita mula 7.40 kan. Sejam 20 minit dah. Boleh no? Boleh berhenti ya? Tuan-tuan boleh nganga saya nak ceramah tak larat dah tu. InsyaAllah kita jumpa lagi. Dan tuan-tuan ada 2 buku ni aja. Saya nak buat mahat tahfiz tuan-tuan. Ada seorang hamba Allah, saya ceramah di Keratong, dia masukkan dalam akaun ini 12,000. Tak tahu siapa yang masuk. Allahu Akbar. Saya baru ni pergi, saya ucap terima kasih, tapi tak tahu siapa. Baru ni di Allahumma salli ala Muhammad, di Ulu Kelang ada seorang makcik masuk 5,000 melalui CIMB Bank transfer ya. Jadi tuan-tuan kalau rasa nak ni, masuk dalam ni lah, Pusat Kecemerlangan Asy-Syafi'i. Ataupun tuan-tuan tadi tengok ada tabung tu nak derma, masuk dalam tu lah, RM1, RM2 pun saya terima lah. Ataupun tuan-tuan tak nak derma, tuan-tuan nak beli barang, saya buat untuk Pusat Kecemerlangan ni, ada satu herba, minuman herba, tuan-tuan belilah RM20. Ataupun ada sarang burung RM10. Ataupun ubat minda RM30. Ataupun satu madu Yaman punya original tuan-tuan. Jangan guna sudu besi, sudu plastiknya. Adik-adik yang hafal Quran dan kita yang mengaji benak sangat ni, datang mengaji 40 tahun duk pangkah UMNO lagi, eloklah tuan-tuan. Ambil yang madu tu, pakai sudu plastik, pagi satu sudu, petang satu sudu, insya-Allah. Tapi mahal sikit lah, RM50 tuan-tuan. Belilah untuk sumbang untuk Pusat Kecemerlangan Asy-Syafi'i ini. Terima kasih. Satu rangkap pantun, ubi keledek, ubi kayu, I love you. Kita jumpa lagi. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.